亲爱主内的弟兄姐妹，大家早上好。 Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 愿上帝赐福与我们众人同在。 Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. 今天早晨是复活节崇拜日，我恭祝大家复活节快乐。 Pagi hari ini adalah ibadah Paskah. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah. 感谢主已经带领我们进入第4周，在北干卫视礼堂进入现场直播，使我们能够一起来上帝的面前来敬拜他。 Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami memasuki minggu keempat ibadah siaran langsung di Gereja Wesley Pekanbaru, sehingga kami bisa datang ke hadapan Tuhan beribadah bersama-sama. 现在我们安静，预备心来到上帝的面前，一起来默祷。 Mari kita persiapkan hati datang ke hadapan Tuhan saat teduh. 耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿门。你们要赞美耶和华。 Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 爱我们的天父上帝，满心感谢你。虽然我们不能继续在一起来到你的圣殿一同敬拜，但是无论何处，无论我们在哪里，在每个地方，每一个人的家庭中，你的圣灵永远与我们同在。按照你的计划，从网络进行现场直播。 求主你带领，赐给我们每一个人有真诚的心灵，一起来向你敬拜，来领受你的话语。主啊，我们满心感谢你，感谢你爱世人，你的慈爱和恩典已经显明，以众人来到世上，成为肉体，降生到世界，拯救世界，救赎罪人，为我们的罪 被钉死在十字架上受死，但是第3天你从死里复活了，你已经胜过了死亡，你是我们唯一又真又活的主耶稣基督。主啊，你将你的荣耀按于诸天，彰显你的大能，你的名在全地何其美，地和其中的世界都属于你。我们应当高声 称谢赞美歌颂你至高者的大君王。主啊，在这时刻，我们也求你眷顾我们每一个人的信心，永远依靠仰望你。我们也把今天早晨的崇拜现场直播从头到尾都仰望交托在主手中，求主欢喜悦纳，祷告不配，奉靠耶稣名以感谢。 阿门。弟兄姐妹们，我们用诗歌来高声赞美我们的大君王，就是主耶稣基督。 Mari kita naikkan pujian kepada Sang Raja yang Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. 他胜过了死亡， Dia telah mengalahkan maut, 他已经复活了。 dan kini Dia telah bangkit. 我们来唱《基督我主今复活》。 Kita naikkan pujian Kristus Tuhan telah bangkit. Kau
突破，哈利路亚！他真生命为救我，哈利路亚！死亡就躲进了在，哈利路亚！你所多愤怒和罪，哈利路亚！各大拉的不善良，哈利路亚！他们angkat seteru, haleluya. Luhur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu surga, haleluya. Puji Allah di surga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. 有一个千年不变的事实， Ada fakta yang berusia ribuan tahun yang tidak pernah berubah, 就是主耶稣爱你们， bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, 爱到你们降生到世界，拯救世上罪人。 mengasihimu sampai lahir ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, 爱到为你的罪被钉十字在十架上受死痛苦， karena dosa orang di dunia, dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. 他已经胜过死亡，第三天从死里复活了。 Pada hari yang ketiga, dia telah bangkit mengalahkan maut. 因救主活着，我们能面对明天。 Karena dia juru selamat kita yang telah hidup, kita dapat menghadapi hari esok. 不再惧怕， Tidak lagi takut, 生命充满了希 hidup 望。 penuh dengan harapan. 我们要感谢、赞美、荣耀都归给他，直到永永远远。 Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih dan menaikkan pujian dan kemuliaan baginya 因他活 selamanya, 着， karena dia hidup. Yesus,
这里我向大家读一段的经文，就是在诗篇105章1到5节和哥林多前书第15章57、58节。Mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5 dan 1 Korintus ayat 5 pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58. 你们要称谢耶和华，求靠他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华以他的能力，时常寻求他的面。他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙啊，你们要纪念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的断语。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们啊，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。 Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tetapi bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 弟兄姐妹们，请站立，我们一起来献靠使徒信经。 Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。 第3天从死人中复活升天，坐在天父的上右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Gloria Patri.
姐妹们，请坐。 Saudara-saudara jemaat dipersilakan kembali. 我们还没有领受正道以前，我们来唱诗歌《大在圣在耶稣尊名》。 Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian terpujilah nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹平安， Senang sekali hari ini boleh kembali beribadah bersama-sama. 感谢主，今天我们能够在一起来敬拜神。 Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, 虽然我们不能够面对面一起来见面， tetapi di dalam Tuhan kita boleh berjumpa. 但是在主里面我们可以一起相遇。 Minggu ini adalah minggu yang istimewa. 今天这个礼拜是一个特别的礼拜， Kita memperingatinya sebagai Minggu Paskah, 我们纪念是耶稣为我们复活， memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. 就是耶稣的复活。 Satu hari yang memberitahukan dan meyakinkan kita akan kemenangan Tuhan. 就是在这一天，我们庆祝耶稣胜利，耶稣得胜了， Dan memberikan kepada kita jaminan akan pengharapan bukan hanya hidup di dalam dunia tetapi juga hidup yang akan datang. 并且给我们一个保证，一个盼望，就是不仅在这个今生，而是在未来的生命。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 在我们聆听正道之前，我们来同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepadamu. 天父，我们感谢你，
Engkau memelihara kami dengan anugerah-Mu yang ajaib. 你以奇妙的恩典来看顾我们。 Kami berterima kasih boleh melewati sepanjang minggu ini di dalam 我 pemeliharaan-Mu. 们感谢你在整个礼拜里面，我们在神的看顾当中， Sekalipun segala sesuatu terasa sangat terbatas, 即使我们所经过的是很有限， tapi kami bersyukur kami boleh melewatinya di dalam Tuhan. 但是我们感谢主，我们可以在主里面，我们可以度过。 Terlebih kami berterima kasih kepadamu untuk minggu hari ini. 尤其我们要特别感谢你，今天， Hari di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. 今天我们能够在主里面，我们一起来敬拜主， Bersama-sama menyembah Tuhan. 我们来归向你，崇 Kami 拜你， bersyukur kepada Tuhan. 我们向你感恩。 Khususnya pada minggu Paskah ini. 而在这个复活的节日里 Kami 面， boleh merayakan kebangkitan 我 Tuhan. 们可以庆祝耶稣为我们复活。 Kami berterima kasih kepadamu Bapa. 我们感谢你天父， Walaupun hari-hari ini gereja terasa kosong, 即使我们现在的教会是很肃静、很空， tetapi kubur Tuhan juga kosong. 但是我们感谢主，就是耶稣的坟墓空的， Karena Engkau sudah bangkit 因为你已复活了， dan itu menyatakan kepada kami kemenangan-Mu atas maut. 而向我们证明了你得胜，你胜过了死亡。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢你天父， Kami mau mengingat akan hari itu 我们要常常纪念那一日子， sehingga iman kami makin hari makin dibaharui 以及我们的信心重新得力， dan pengharapan kami di dalam Tuhan makin hari makin diteguhkan. 以及我们在主里面的盼望的指望越来越新，越更加。 Bapa, berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini 但愿神你祝福我们这段时间的传讲， supaya kami semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat. 好让我们每一个听者的，我们就能够从中得着。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢你天父， Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. 奉耶稣圣名祈求，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15. 那亲爱的弟兄姐妹，让我们翻开我们的圣经，取自于哥林多前书15章， Kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 让我们来一起读12节至20节。 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 哥林多前书15章12节至20节， Saya akan membacakannya untuk kita semua. 我将为大家研读。 Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝妄作见证的，因我们见证上帝是叫基督复活。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。
因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。 Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， tatkala hari gelap yang mewarnai penyaliban Tuhan Yesus berakhir, 那当日头变黑了，描绘耶稣的十字架已经结束了。 kelihatannya segala sesuatu yang terindah dalam kehidupan ini juga berakhir. 那看起来在人生中，在生命中，一切的美色也是一同结束。 Selama beberapa tahun yang singkat, 那在这几年的时刻， Kristus telah membuat takjub banyak orang dan pengikutnya 那耶稣许多人跟随他的人，或者他的门徒们惊讶。 melalui hikmat pengajaran dan mujizat-mujizat yang luar biasa. 那接着他充满智慧教导，并且他众多的神迹奇事。 Namun pada hari Jumat itu, 但是在那一星期五的日子， Tuhan Yesus memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri dari salib. 那耶稣却选择在十字架上没有拯救 Dan 自己， akhirnya kehidupannya pun berakhir. 以至于他的整个生命完全的结束了。 Kelihatannya 那看起来， tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari dirinya. 那看起来没有希望了，整个指望已经完全消失了。 Namun Bapak Ibu saudara-saudara, 那但是亲爱的弟兄姐妹， pengharapan tersebut kembali muncul pada pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. 但是这个整个希望重新出现，当在这个7日的头一天， Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， kita tahu 那我们知道， tidak ada orang yang lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada Maria Magdalena. 那没有人像玛利亚比更爱耶稣。 Maria telah menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan 她已经 Yesus. 得着了上帝的爱，耶稣的爱。 Dan Maria tidak bisa melupakan kasih itu. 而玛利亚她不能够忘记耶稣对她的爱。 Maria adalah seorang perempuan yang penuh dengan dosa. 那玛利亚是一个罪人， Tetapi Tuhan Yesus telah melepaskan dia. 但是耶稣已经拯救她了，释 Tuhan 放她 Yesus 了。 telah mengampuni dia. 耶稣已经赦免了她的罪， Dan Tuhan Yesus telah menyucikan dia. 以及耶稣已经洁净了她的一切的罪恶。 Di Palestina 那在巴勒斯坦， ada kebiasaan mengunjungi makam pada hari yang ketiga setelah mayat dibaringkan. 就是有一种习惯，在这个尸体被埋葬第3天之后，有人会去坟墓看。 Di dalam Alkitab kita dicatat 那在我们的圣经记载着， pada hari yang ketiga itu, 就是在那第3日， yaitu pada hari pertama minggu itu, 就是在这7日的头一日， Maria datang ke makam. 那玛利亚就来到这个坟墓前。 Alkitab mengatakan dia datang pagi-pagi sekali. 那圣经告诉我们说，在清早她来坟墓。 Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， kata yang dipakai untuk pagi-pagi benar adalah proi. 那在原文上所用的清早这词是用那个 proi 这个字来表达。 Kata ini menunjukkan periode jaga terakhir. 这字它的意思就是那个看守最后一轮的时间， Yaitu jam 3 sampai jam 6 pagi. 就是在3点到6点清早。 Itulah sebabnya ketika Maria sampai di kubur, 以至于当玛利亚到了坟墓前的时候， keadaannya masih sangat gelap. 圣经告诉我们天还黑。 Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， ketika dia sampai di kubur, 当他到了坟墓前， dia sangat heran dan terkejut. 他非常的奇怪而吓到。
Pada zaman itu, 在那时刻那时 makam 代， biasanya tidak ditutup dengan pintu. 那个坟墓并没有用门盖着， Di depan lubang itu ada semak di tanah. 在这个大洞前面有那个杂草， Dan di tengah semak itu ada batu bundar seperti roda. 在这个杂草有一个大石，这个大石像那个轮子一样， Dan batu itu didorong untuk menutupi lubang makam tersebut. 他们就推了这个大石来盖着这个大洞。 Maria sangat terkejut dan heran 那玛利亚看到这种情形，她非常的惊讶。 ketika dia melihat bahwa batu itu sudah bergeser. 当看到她这个大石已经挪开了，她就非常的吓到。 Di dalam pikiran Maria 那在玛利亚的思想上， ada dua kemungkinan yang terjadi. 有2个可能性会发生的。 Kemungkinan yang pertama adalah 那第一个可能性就是， bahwa orang-orang Yahudi telah membawa pergi tubuh Tuhan 就 Yesus. 是犹太人他们已经带走了耶稣的身体。 Kemungkinan yang kedua, 而第二个可能性， barangkali perampok-perampok kubur telah melakukan perampokan mayat pada malam hari itu. 那可能昨晚，那些强盗已经带走了耶稣的尸体。 Maria tidak bisa menghadapi keadaan itu sendirian. 那对于这种情况，玛利亚不能够自己面对。 Karena itu dia berlari kembali ke kota untuk mencari Petrus dan Yohanes. 以至于他跑回去城市而寻找彼得和约翰。 Maria adalah contoh yang sangat baik 那玛利亚是一个很好的例子， tentang seseorang yang tetap percaya dan mengasihi 她仍然的爱着上帝，而相信上帝。 walaupun dia tidak mengerti semuanya. 即使她对于现在所发生的事情完全不明白， Kemudian bersama dengan Petrus dan Yohanes, 然后她就与彼得和约翰一起跑到 Maria kembali ke kubur. 这个坟墓前。 Ketika mereka sampai di makam, 当他们到了坟墓前的时候， Yohanes menjenguk ke dalam, 然后约翰他就往里面看， tetapi dia tidak masuk. 但是他却没有进去里面。 Tetapi Petrus, 而彼得， karena dia sedikit lebih kepo, 因为他比较鸡婆一点， dia tidak hanya melihat, 他不只是看里 tetapi 面， dia juga masuk ke dalam. 他也直接的跑进去坟墓里面。 Untuk sesaat lamanya, 那有一刹那的时间， Petrus merasa heran melihat makam yang kosong. 那对于空的坟墓，彼得就感到好奇， Dia berpikir, 他就在想， jika seseorang telah memindahkan tubuh itu, 那如果有人带走了耶稣的身体， atau jika ada perampok kubur yang telah melakukan perampokan, 或者有强盗已经抢走了耶稣的身体， mengapa mereka meninggalkan kain kapan itu? 那为什么他们会留下那个细麻布在那个位置上呢？ Kemudian ada satu hal yang menarik perhatiannya. 然后有一件事情和吸引他们的注意， Kain kapan itu tidak terurai dan berserakan. 那这个细麻布它整个布没有解开，然后也没有散乱， Kain-kain itu masih tetap dalam lipatannya. 这些布子还是保持原装，或者在这个人职责当中。 Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani menjelaskan 那在原文就是在希腊文，我们可以看到。 bahwa kain pembungkus tubuh tetap ada di tempat di mana tubuh tadinya berada. 就是细麻布还是在这个安放耶稣的地方所在。 Kain peluh untuk kepala tetap ada di tempat kepala tadinya berada. 而耶稣的头巾也是在那个远方的地方。 Kain-kain itu tidak pernah dilepaskan dari tempatnya. 而从来这些布子没有离开或者没有被解开过。 Kain-kain itu tetap berada di situ seperti lipatan aslinya. 那些布子还是保持那个原装，就是还保持那个整整在它的样子里面。 Seolah-olah tubuh
Kristus hanya menguap dan menghilang lepas dari kain-kain itu. 看起来耶稣的身体只从那个布子上面而消失不见。 Pemandangan itu serta-merta membuka pikiran Yohanes. 这种图画就会开启了约翰的整个思想。 Dia menyadari apa yang telah terjadi. 那他明白现在所发生的事情， Lalu dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 然后他就相信了耶稣已复活了。 Dia menjadi percaya bukan karena apa yang dia baca dalam kitab suci, 他相信并不是因他读够了圣经所讲的， tetapi apa yang dia saksikan pada hari itu. 而是在那一日他所亲眼看见的，以至于他相信。 Itulah yang membuat dia percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 因此他亲眼看见耶稣的空的坟墓，以至于他就完全的相信耶稣 Bapak 复活 Ibu 了。 Saudara-saudara yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， kebangkitan Tuhan Yesus adalah batu penjuru iman Kristiani. 那耶稣的复活是我们基督教的信仰的一个基石。 Tanpa itu, 那除此这个没 kita 有这 tidak 个， memiliki pengharapan di dalam dunia 我 ini. 们在这个地上，我们在这个世界就没有盼望了。 Kita juga tidak memiliki pengharapan akan hidup yang akan datang. 对于未来的生命，我们也没有盼望。 Itulah alasan 就是这样的一个原因。 pentingnya bagi kita mengenali bahwa kebangkitan Kristus 因此就非常的重要，我们要认识，就是耶稣的复活， tidak hanya berdasarkan kepada perasaan agamawi, 不是凭着那个宗教上的感觉而已， tidak juga berdasarkan kepada rumor. 或者凭着那些谣言所传的。 Kepercayaan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus 我们对基督复活的信仰， adalah berdasarkan pada fakta sejarah dengan bukti yang mendukung. 而是建立在一个是历史上的事实，而充满许许多多的凭据。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang 那 terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pada tahun 30-an 在这个30年的时刻， ada seorang ahli hukum dari Inggris 那有从英国的一个律法师， bernama Frank Morrison. 他的名字是 Frank Morrison。 Dia ingin membuktikan bahwa iman percaya orang Kristen adalah sebuah dusta. 他要证明给人家说，基督教的信仰是一种谎言的。 Dia mau menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang bohong. 就是要跟人家说，就是耶稣基督的复活是一种谎言，是一种虚伪的事。 Untuk membuktikannya, 为了要证明这事， dia mulai mengadakan penyelidikan mendalam terhadap sejarah dan kitab suci. 以至于他对整个历史、对于整个圣经，他做了精深的研究。 Tetapi sepanjang masa penyelidikannya, 但是在这个研究的整个过程里面， Morrison menemukan bahwa hal itu tidak gampang. 那某利松他就发现了，这件事情并不是一个很简单的课题。 Di dalam penyelidikannya tersebut, 那在这个研究过程当中， dia menuliskan satu buku yang dia beri judul 他就写了一本书，而这本书的书名是 The Book That Refused to Be Written, atau sejilid buku yang tidak dapat ditulis. 是无法写出来的一本书。 Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， tapi Frank Morrison dia belum menyerah. 但是这位学者他完全没有放弃， Dia terus belajar, 他不断的学习， dia terus menggali 他不断的挖掘那个整个历史， sampai pada satu titik 以至于到了某一个程度， dia berhenti 他就停下来， dan dia mengakui 以至于他承认 kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar dan nyata. 耶稣基督的复活是真实的，是正确的。 Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. 而所拥有的凭据，所拥有的证据，已证明耶稣基督已复活了。 Kemudian dia menggantikan judul buku yang pertama tadi 然后他就再写了另一本书，而改了这本书的名字的书名， dengan judul
who moved the stone? Siapakah yang memindahkan batu itu? 改了一个书名，它的书名就是谁离去了那个大蛇呢？ Buku ini mencatat fakta-fakta sejarah tentang kebangkitan Tuhan 而 Yesus. 在这本书就写着了许许多多历史上事件的凭据，有关于耶稣基督的复活的事件。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， Paulus di dalam bacaan kita tadi mengatakan, 那刚才我们所读的这段经文，保罗告诉我们说， jika Kristus tidak dibangkitkan, 基督若没有复活， maka sia-sialah kepercayaan kamu. 那么你们的所相信的便是徒然的。 Bukti sejarah, 那我们的历史上的证据， banyaknya saksi hidup yang telah berubah, 那有许多证人他们的生命得改变了， telah menyaksikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah fakta. 他们就出来证明说，耶稣基督从死里复活是一个正确的、一个真实的事。 Saudara, ada seorang mantan kanselir Jerman Barat. 那亲爱的弟兄姐妹，有一个联邦德国首任总理， Dia berkata, 他就说， jika Yesus Kristus hidup, 那倘若基督已复活了， maka dunia memiliki harapan. 那么我们整个世界就有希望了。 Jika tidak, 若是耶稣没有复活， saya tidak dapat melihat seberkas pun sinar harapan bagi dunia. 那么在这个世界，我将不会看到一线的盼望。 Kemudian dia menambahkan, 然后他就加上了一句话， saya percaya 那我相信 kebangkitan Kristus merupakan salah satu fakta sejarah yang paling sahih. 他就说，耶稣基督的复活是历史上最正确的一个事实。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita adalah satu. 那耶稣基督的复活与我们的复活就是合一的。 Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 以 15. 至于保罗在这个哥林多前书15章，分享着， Dan jika Kristus tidak dibangkitkan dari kubur, 那基督若从死里没有复活， apalagi yang tersisa? 那所留下的是什么呢？ Yang tinggal hanyalah pengajaran yang kosong. 所存留的就是就是我们所传讲的是徒然的。 Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kubur, yang ada hanyalah kesaksian palsu. 那基督若没有复活，那么我们所做的就是一种妄作见证。 Iman yang sia-sia, 我们所相信的是枉然的， dosa yang tidak terampuni, 我们的罪也不会得赦免。 tidak adanya kehidupan setelah kematian, 那死了之后就没有一个生命， dan tidak adanya harapan. 并且也没有盼望了。 Namun Kristus benar-benar bangkit dari kubur. 但是耶稣基督真真实实的从死里复活， Sejarah membuktikannya. 而历史已经向我们证明了。 Dan orang-orang mengalami perubahan di dalam hidup mereka. 而人在他们的生命当中经历了改变。 Paulus menegaskan bukti kebangkitannya. 那保罗在他的书本当中，他就非常的强调耶稣的复活。 Dia menyebutkan daftar para saksi terpercaya yang menyaksikan kebangkitan Tuhan 他 Yesus. 就列出了观看亲眼看见耶稣复活的那些值得信赖的见证人， Ada 就 Petrus, 是这里面有彼得， ada 500 orang kemudian. 然后有500个人， Setelah itu murid-murid yang berada dalam situasi takut. 就也包括在恐惧当中、惧怕当中的门徒们， Dan Paulus katakan terhadap dirinya sendiri. 并且保罗也是跟他自己说明着自己的身份。 Kristus yang telah bangkit itu menyatakan dirinya. 就是那位复活的主向他显现。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， ketika filsuf Yunani Socrates terbaring sekarat, 那当这个苏格拉底是希腊哲学家，他在严重
躺在那个床上的时候， teman-temannya bertanya, 那他的朋友们就问他说 Sokrates, 苏格拉底啊， akankah kita hidup lagi? 我们死了之后，我们是否还活着呢？还可以复活呢？ Sokrates menjawab, 然后这个苏格拉底就回答说 saya harap demikian. 我希望如此。 Sebaliknya, 相反的， malam sebelum penulis dan penjelajah Sir Walter Raleigh 就是前一晚有一个作者，有一个冒险家，他的名字叫沃尔特·雷利爵士， seorang Kristen yang setia dipenggal kepalanya. 是一个忠心的基督徒，他的头被斩。 Dia menulis dalam Alkitabnya, 那前一页他就写在他的圣经里， dari bumi ini, 就是在这个地上， kubur ini, 在这个坟墓里， debu ini, 在这个灰尘里， Allahku akan membangkitkan aku. 那我的上帝将会使我复活。 Dari bumi ini, 从这个地球， Dari 从这个地上 kubur ini， 从这个坟墓里， dari debu ini, 从这个灰尘里， Allahku akan membangkitkan aku. 我的上帝将会使我复活。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， jika kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita, 如果我们相信耶稣基督是我们生命的救主， kita tidak akan mengatakan saya berharap demikian 那么我们将不会说着我希望如此。 mengenai kebangkitan kita. 对于我们身体从死里复活， Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, 如果我们相信耶稣， kebangkitan kita adalah iya dan amin. 那么我们的复活是阿门，是正确的。 Inilah hal pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. 那这个就是耶稣基督复活的一个意义，一点的意义， Kebangkitan Kristus memberikan harapan yang pasti kepada kita. 就是耶稣基督的复活就给我们一个正确的、肯定的一个盼望，给我 Yang 们。 kedua, 第二， kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. 呀，耶稣基督的复活就除去了、挪走了我们的恐惧。 Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， ketika menara World Trade Center runtuh disertai suara gemuruh bangunan yang hancur berkeping-keping, 那当世贸中心轰然倒塌了，而整个建筑物圈毁了的时候， warga kota New York 就是纽约的整个人民 mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari belahan dunia ini, 他们就经历了世界各地所经历的事， yaitu ketakutan akan terorisme, 就是他们对于恐怖主义感到恐惧。 berbagai serangan susulan di negara-negara lain, 在其他国家所面对的随后而来的攻击， meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran. 就引起了整个世界的注意力，就是整个人类就已经朝向了那个自我毁灭的状态当 Semua 中， kerusuhan di dalam dunia ini, 就是在整个世界的骚乱， termasuk pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini, 正如将在我们所经历的新冠病毒， membuat kita berpikir bahwa masa depan kita nampak begitu suram. 让我们看到我们整个前途是何等的暗淡。 Kita mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang baik untuk kita tinggali. 对于这样的状况，我们会提起一个结论，就是这个世界并不是一个好的、旨意的地方。 Bagi 我们 sebagian 养大孩 orang, 子，而对一部分人， tempat ini, dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk membesarkan anak-anak mereka. 而这个地方、这个世界并不是一个合一的地方。我们养大我们的孩子， Meskipun demikian, 那即使这样， tetap ada secerca pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. 那仍然对于前途出现了一项的盼望。 Cahaya pengharapan itu kita miliki karena Kristus yang bangkit. 因为耶稣基督的复活，使我们拥有这个盼望。 William Gader, 而这个比尔开瑟，
menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup. 在他的诗歌是因他活着，就描述了这事。 Gagasan tentang lagu ini 那对于这诗歌的整个内容， muncul di kepalanya pada akhir tahun 1960-an. 那出现在他的脑海里，是在这个1960年的年尾。 Saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat. 那当时在美国发生了一个社会骚乱， Demikian juga ada banyak konflik di negara Asia Tenggara. 并且在东南亚也发生了许许多多的冲突问题。 Istrinya Gloria sedang hamil. 而当时他的妻子在怀孕， Mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan anak ke dunia. 他们那时候在想，这个时刻并不是一个恰当的时刻，我是把孩子生出。 Tetapi ketika anak laki-lakinya lahir, 但是当他的男孩子诞生的时候， Bill Gates berpikir tentang juru selamat yang hidup. 比尔盖茨他就想起了那位救主活着的事。 Lalu kata-kata ini melintas di dalam benaknya. 那然后这些的字就出现了，浮现了在他的脑里。 Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti. 这个孩子他可以面对不肯定的、不确定的日子， Karena dia 因为他， Tuhan Yesus hidup. 因为主耶稣是活着、复活 Bapak 了。 Ibu Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， 2000 tahun lebih yang lalu 就是年千多年以前， Yesus bangkit dari kubur 耶稣从坟墓里、从死亡里 dan dia 复活， memberikan banyak tanda bahwa dia hidup. 他就给我们了许许多多的凭据，证明说他已复活了。 Karena itu 因此， kita dapat terus melangkah 以至于我们可以不断的往前行。 saat kita menghadapi ketakutan. 当我们面对恐惧、害怕的时候， Ketika kita kehilangan pengharapan, 当我们失去了盼望， saat kita melihat bahwa dunia ini begitu suram, 当我们看到我们整个世界何等的暗淡的时候， tatkala kita menyaksikan penderitaan begitu dalam, 当我们看到各处各地都有灾难，都有痛苦、苦难， kita mempunyai cahaya pengharapan 那我们仍然拥有一个一项的盼望， karena Tuhan Yesus hidup. 因为我们的主耶稣基督复活， Sebab dia hidup, 因他活着， kita punya hari 我 esok. 们就有明天了。 Karena kita tahu, 因为我们知道， kita percaya 因为我们相信， dia memimpin hari besok 他就带领了我们前面的路， dan dia mengendalikan hari esok. 他也是掌管了我们的明天。 Sebab Yesus hidup, 因为耶稣复活， kita bisa menghadapi hari esok. 我们就可以面对明天。 Yang ketiga, 那第三点 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 就是耶稣复活之后， apa yang harus dilakukan oleh kita orang percaya? 那我们身为信主的人，我们要做什么呢？ Saudara-saudara yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas yang lain. 那耶稣给我们另一个的任务， Tugas yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. 这个任务是我们每一个凡相信他的人，我们必须要做的事。 Tugas untuk menceritakan tentang dia. 就是这个任务，就是我们要传讲有关于他的事。 John Piper menulis, 那约翰派伯他写着， salah satu hal terbesar yang pernah Tuhan Yesus katakan adalah sudah selesai. 其中一个大事，耶稣曾说过的就是成了。 Kata inilah yang dia ucapkan di atas kayu salib. 这个字是他在十字架上所讲的话， Ketaatannya telah selesai dan sempurna. 就是他的顺服已经完成了，已经结束了， Penderitaannya telah selesai dan sempurna. 而他的痛苦已经结束了， Dan dosa-dosa kita telah dihapuskan. 而我们的罪也得赦免了。 Tuhan Yesus telah menyingkirkan murka Allah dari umatnya. 那主耶稣也女走了神对我们子民的愤怒。 Tuhan Yesus telah selesai meremukkan setan dengan satu pukulan yang mematikan. 那耶稣以致命的打击已经毁灭了撒旦。
Tuhan Yesus telah menetapkan perjanjian baru untuk umatnya. 主耶稣也为他的子民设立了一个新的约， Semuanya sudah selesai. 这一切都已经完成了。 Karya penebusan itu sudah sempurna. 那耶稣的救赎的整个计划已经完美进行了，完美成就了。 telah beres di atas kayu salib. 这一切已经在十字架上已经完成做好 Karena 了， sudah selesai. 因着他已经完成了。 Apa yang harus kita lakukan? 那么我们该做什么呢？ John Piper berkata, 那约翰派伯他就说， karena semua sudah selesai, 因为这一切已经完成了，已经成了， maka misi dimulai. 那么就开始要做使命了。 Saudara-saudara, 那亲爱的弟兄姐妹， ada satu orang bernama John Giddy. 那有一个人名字叫约翰戈蒂， Dia adalah misionaris dari Kanada. 他是来自加拿大的宣教士。 Dia memberikan diri untuk memberitakan Injil di Kepulauan Vanuatu. 他就先生在这个瓦努阿图一个岛传福音， Sebuah kepulauan Samudra Pasifik bagian selatan. 是南太平洋的一个岛里面服侍主。 Sejak dia datang ke pulau itu, 那自从他到达这个岛里面， hanya satu hal yang dia lakukan setiap hari, 他只在每一天里面，他只做一件事情， yaitu berbagi tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit kepada orang-orang Vanuatu. 他就与当地的人分享耶稣基督从死里复活的事。 Sebelumnya orang-orang di kepulauan itu belum pernah mendengarnya. 那之前这当地的人完全没有听过这个福音， Dia melakukannya selama berpuluh-puluh tahun 他就做了10多年的时间， dan pekerjaannya berbuah nyata. 而他的整个工作就结实了真实的果实。 Giddy yang mempelajari bahasa mereka mulai dari nol, 那这个地他就从零开始学习当地的语言， akhirnya berhasil menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa 然 Vanuatu. 后他就成功了，以他们的语言翻译新约圣经。 Dengan itu, 因此， dia telah membawa ribuan orang untuk mengenal, percaya, serta mengikut Tuhan 他 Yesus. 就带领了1000多个人来认识、来相信主耶稣基督。 Giddy setia melayani sampai akhir hayatnya. 那他就很忠心耿耿来侍奉主，直到他死为止。 Ketika dia pulang ke rumah Bapa, 当他回天父家， orang-orang memasang pelakat peringatan bagi Giddy di gereja mereka. 那当地的人他们就在他们的教会就装上了一个标语牌，在他的教会里， Pelakat itu bertuliskan, 在这个标语牌就写着。 ketika Giddy datang dan mendarat pada tahun 1848, 当他在1848年到达这个地方的时候， di sini tidak ada orang Kristen. 在这里没有一个基督徒。 Ketika dia pulang ke rumah Bapa pada tahun 1872, 当他1872年回天家，就是离开的时候， di sini 就是在这里， tidak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. 没有一个没有信主，就是没有一个异教徒。 Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， karya penebusan Tuhan sudah selesai. 那耶稣基督救赎的工作已经完毕了， Maka misi dimulai. 那么使命就开始了。 Percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita lewat pengorbanannya. 我们要相信耶稣基督拯救我们，接着在他十字架上的牺牲， Adalah langkah penting yang pertama. 是一个重要的第一步。 Lalu, 之后， bila jiwa kita sudah diselamatkan, 如果我们的生命已经得拯救了， pantaskah kita berdiam diri? 那我们袖手旁观是否合理吗？ Paulus dan Giddy merasakan anugerah yang tidak terukur. 那保罗和哥底他们就享受了神无穷尽的恩典在他们身上， Yang telah melimpahi dan memperbaharui
kehidupan mereka. 这个恩典充满他们的生命，并且也更新了他们整个生命， Itu sebabnya 以至于 dengan sangat yakin 他充满肯定、充满信心的说， mereka mengambil langkah yang kedua, 他们就充满了肯定，他们就做了第二个的步骤， menceritakan kebangkitan Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia. 第二个的行动就是他们传讲耶稣复活的事给那些未信主的人听， Supaya mereka yang belum percaya 好让那些未信主的人 juga menemukan pengharapan bagi jiwa mereka. 在他们能够找到对他的生命、对他的灵命有一个盼望。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， sebagai umat Kristus, 那称为基督的子民， sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah, 称为已经接受了神的恩典的 kita 人， tidak boleh berdiam diri. 我们不能够袖手旁观， Kita harus mengambil langkah 我 selanjutnya, 们必须要做一个其他的步骤或者其他的行动， menceritakan tentang Kristus kepada mereka yang belum percaya. 就是我们要传讲耶稣基督的事给那些未信主的人听， Setiap hari 就是每一天， pasti ada satu orang yang perlu mendengarkan kabar baik. 那都会有人需要聆听好消息。 Pasti ada satu orang yang perlu mendengarkan tentang Kristus. 那每一天都会有人想要听有关于耶稣基督的事。 Engkau dan saya 你和我， punya tanggung jawab untuk mengabarkannya kepada mereka. 那我们拥有一个责任要向他们传讲。 Kita yang sudah menerima anugerah itu, 那我们已经得着了那份救恩， akankah kita menyimpannya untuk diri kita 我们 sendiri? 是否只为自己存留呢？ Saudara-saudaraku yang terkasih, 那亲爱的弟兄姐妹， ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan seseorang hari ini 那今天我们有许多的机会，我们可以遇到人， atau besok 或者明天， atau lusa, 或者后天， setiap hari. 就是每一天。 Berapa banyak orang yang sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus melalui kita? 那有许多人已通过我们听了耶稣基督的福音呢。 Mari menjadi orang-orang Kristen yang menjalankan misi. 但愿我们成为一个施行神的使命的基督徒， Agar lebih banyak lagi orang yang boleh mendapatkan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. 好让更有许多人，他们能够得着耶稣基督对着我们的生命。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 让我们同心祷告， Bapa Tuhan yang baik, 天父，我们的好的上帝， kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu 我们感谢你， karena iman kami dibangun di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus. 因为我们的信心建立在耶稣基督的复活的 Tuhan 事 yang 件。 sudah mengalahkan kematian. 耶稣已经胜过了死亡， Tuhan yang sudah mengalahkan maut. 耶稣已经胜过了死亡， Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal. 耶稣已经给我们永远的生命。 Kami bersyukur kepadamu 我们感谢你，天父， karena kebangkitan Tuhan Yesus. 因为你的复活， Kami boleh memiliki kekuatan menghadapi hari-hari dalam hidup kami. 以及我们拥有能力，能够面对我们明天的日子。 Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. 充满困苦的世界里面， Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. 充满罪恶的世界里， Di tengah-tengah dunia yang penuh air mata dan ketidakpastian. 充满不肯定、不确定，充满眼泪的世界里， Kami boleh tetap memiliki pengharapan karena Tuhan Yesus hidup. 但愿我们仍然拥有盼望在基督里面，因为耶稣已经复活了。 Kami berdoa kepadamu, 天父，我们向你祈求， Tuhan juga kiranya menolong kami, 但愿神你来帮助我们， orang-orang yang sudah menerima anugerah-Mu, 我们已经得着了你的救恩、你的 agar 恩典， kami boleh berbagi dengan orang lain. 但愿我们也能够与别人分享， Kami boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. 我们也跟他们传讲耶稣基督的 Kami 复活的 tidak 事。 menyimpannya untuk diri kami 我 sendiri, 们不只为我们存留，
Kiranya orang-orang lain juga boleh mendapatkan anugerah-Mu. 但愿借着我们，别人也能够享受神的恩典。 Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, 我们的天父，全能者的上帝啊， kami berdoa kepadamu 我们向你祷告， untuk keadaan dunia kami sekarang ini. 我们为着我们这个世界向你祷告。 Pergumulan bangsa-bangsa, pergumulan umat manusia. 我们整个世界的挣扎，我们整个世界的问题， Kami memohon kepada Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. 在这个新冠状病毒的状况当中， Tuhan kiranya memberikan kami belas 我 kasihan. 们恳求神你的怜悯， Kami memohon tangan kuasa-Mu yang akan meredakan dan Tuhan yang akan memulihkan bumi kami ini. 我们恳求上帝全能的双手来停止这一切的停止这些的灾厄。 Kami memohon kepadamu Bapa di surga. 我们向你祷告祈求， Pulihkanlah kehidupan kami. 但愿神啊，你恢复了我们的生命， Sembuhkanlah dunia kami 但愿 ini. 神你医治了我们整个地球， Berbelas kasihanlah kepada kami. 求你怜悯我们。 Kami berdoa kepadamu khususnya untuk negara kami Indonesia. 我们为着我们本国向你祷告， Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. 我们为着我们的总统和其他的政府人员， Mereka yang sedang bekerja keras untuk negara ini. 他们竭力劳苦为我们这个国家的平安。 Tuhan berikanlah kepada mereka kesehatan dan 但 kekuatan. 愿神啊赐给他们健康，赐给他们能力。 Tuhan berikanlah kepada mereka hikmat dan bijaksana. 但愿神你赐给他们聪明智慧， Agar mereka memiliki pengetahuan untuk memimpin dan melakukan apa yang harus dilakukan. 以至于他们拥有一个知识，怎样去怎样去完成这事。 Kami berdoa untuk para medis, 我们也为着那些医护人员、 dokter, perawat, 那些医生和护士们， mereka semua yang ada di rumah sakit, 他们在这个医院里面工作的人， mereka yang terlibat dengan penanganan COVID-19 ini. 对于防控病毒的当事人， Tuhan berkatilah mereka, 但愿神来祝福他们， peliharakanlah mereka, 但愿神你看顾他们， jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, 但愿神远离一切的灾厄在他们身上， berikan kepada mereka perlindungan ya Allah. 但愿神你守护着他们， Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. 但愿神你祝福他们和他们的家人。 Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sedang dirawat. 我们也为着那些在护理当中的病患， Tuhan juga kiranya memberkati mereka. 但愿神也祝福他们， Menambahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. 加添他们的能力，加添他们的健康， Memberikan kesembuhan kepada mereka. 赐给他们医治。 Kami berdoa kepadamu. 主，我们向你祈求， Kami memohon 我 kepadamu. 们向你祷告。 Tuhan, tidak ada lagi air mata kesedihan karena pandemi ini. 但愿再没有人因着这个病毒而痛苦而哭泣。 Kami memohon kepadamu 我 Bapa. 们向你祈求啊，天父， Engkaulah Allah yang berkuasa. 你是全能的上帝啊， Engkau dapat melakukannya. 你可以做到，你可以完成的。 Karena itu kami memohon kepada 因此，我 Engkau. 们向你祈求， Berkemurahanlah kepada kami semua. 但愿你赐下怜悯、良善。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢你，天父。 Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. 但愿神啊，你也祝福你的子民， Di dalam kehidupan mereka setiap hari. 在他们每一天的生活当中， Berikan kesehatan dan 赐 kekuatan. 给他们能力而健康， Berkati pekerjaan mereka. 也祝福他们的工作， Berkati usaha mereka. 也祝福他们的事 Di 业。 tengah-tengah keadaan yang sulit ini, 在这个艰难的时刻当 tangan 中， kasih Tuhan menopang mereka. 但愿神慈爱的双手扶持他们， Menolong mereka melewati semua persoalan. 帮助他们度过这一切的问题， Sampai pada akhirnya 直到最终， kami boleh melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah 我们 lakukan. 可以看到美色的事，神已为我们做。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢你，天父。 Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣圣名祈求，我们祷告， Amin. 阿门。
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. 那亲爱的弟兄姐妹，我们将要结束我们今天的崇拜， Kita akan menaikkan pujian. 我们就要一起来赞美上帝， Yesus menerima orang berdosa. 就是耶稣爱罪人， Kematiannya di atas kayu salib 在十字架上的死亡， menjadi undangan bagi kita untuk menerima anugerah. 就成一个邀请我们来接受主的恩典。 Datanglah, 我们来到他的面前 Dia 吧， Tuhan yang hidup. 他是一个又真又活的上帝， Dia Allah yang sudah bangkit. 他是已复活的上帝， Bersama dengan Dia, 在他， kita akan memiliki pengharapan. 你在他里面，我们拥有一个盼望。 Yesus menerima orang berdosa. 主爱罪人， 上帝实在在世人，生者之下独生者，无论何人信耶稣，他将永生年永生。现在真实拯救生，耶稣愿意赎罪人，轻易救恩快接受，耶稣愿意赎罪人，耶稣是上帝的真道路真理生命，充充满满有恩典，得救这要靠主名，现在真实拯救生，耶稣愿意赎罪人，轻易救恩快接受，耶稣愿意赎罪人。Kristus menerima orang berdosa. Menerima orang berdosa. Walau aku penuh dengan dosa, menyucikan dari segala noda, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang pujilah selamanya. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Inilah berita bagi seluruh dunia. 这个是一个好消息给全世界。 Kristus menerima orang berdosa. 耶稣爱罪人， Datanglah kepadanya 让我们来到他的面前， dan engkau akan mendapat anugerah. 那么你就必然得着神的恩典。 Mari kita bersama-sama berdiri. 让我们一起站立， Kita menaikkan doksologi kepada Allah beri puji. 普天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同用同住，万有之业，万福之本。阿明。愿我主耶稣基督的恩惠、父神上帝的慈爱、神灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。
anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita punya pengharapan. Saudara-saudara, gereja masih tetap sepi ya tanpa kehadiran saudara-saudara di sini. Tetapi saya senang, saya bahagia karena saya melihat Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga setia beribadah. Itu hal yang sangat penting ya. Dan juga dalam daftar baca Alkitab, saudara-saudara juga tetap setia melakukannya. Tetaplah mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Mari memakai waktu yang ada ini di dalam segala sesuatu yang dibatasi untuk hal-hal yang lebih bermakna, lebih berguna dan bisa mengembangkan diri. Serta jangan lupa untuk terus berkomunikasi satu dengan yang lain melalui WhatsApp group ya, dan berbincanglah di sana karena kita tidak bisa melakukannya dengan tatap muka. Jangan tinggal sendirian dan kesepian. Mari meramaikan kehidupan kita ini bersama dengan saudara seiman dan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, minggu depan kemungkinan besar kita juga masih tetap akan beribadah di rumah ya. Saya tetap berharap kita tidak kehilangan makna dari ibadah minggu kita. Tetaplah beribadah sebagaimana seharusnya kita beribadah di gereja. Bagi Bapak Ibu yang setiap hari harus bekerja, jaga dirimu dengan baik, jaga kesehatanmu ya. Dan yang di rumah tetap melakukan aktivitasnya dengan gembira. Minggu ini ada beberapa yang berulang tahun. Dari sini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Ibu Xiao Mingcu, selamat ulang tahun Ibu. Kemudian David, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dengan kasih-Nya ya. Tambah usia, tambah melayani. Dan jangan lupa tambah usia berarti juga harus mempersiapkan hari istimewanya ya. Kemudian ada Ibu Ahed, Ai, selamat ulang tahun juga ya. Dan juga ada Bapak Liao Zuhong, Bapak Ahong, selamat ulang tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun, semakin diberkati, semakin mengasihi Tuhan dan semakin melayani. Kita akan merayakannya bersama-sama nanti ketika pandemi berakhir dan kita semua kumpul lagi di gereja. Kita merindukan satu dengan yang lain. Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan kiranya pandemi ini cepat berakhir. Shalom, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.